Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam yang mulia ini kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa taala, yang membincangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut manhaj salaf. Anjuran Masjid Tabawuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa taala, wal imanu huwa al-iqrar bil lisan wat tasdiq bil janan wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu. Wal imanu huwa al-iqrar bil lisan wat tasdiq bil janan وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. Maksudnya, iman adalah pengakuan dengan lidah dan pembenaran di dalam hati. Segala sesuatu yang sahih datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa syariah atau penjelasan, semuanya adalah benar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang makna bagi iman. Apakah itu iman? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di iman, hak yang kita duk guna, hak yang kita duk cakap semua iman, orang ni ada iman, orang tu tak ada iman. Mu buat lagu ni punah imanmu. Buat lagu ni imanmu akan meningkat. Okey, apa maksud iman? Iman kalau mengikut makna dia pada lughah, pada penggunaan bahasa adalah mutlaqut tasdiq, semata-mata membenarkan. Hati membenarkan, tak kiralah benda pun tu dipanggilkan ataupun dipanggil sebagai iman. Iman makna dia percaya. Hati membenarkan sesuatu tu dipanggil iman. Manakala iman menurut istilah syarak disebut oleh ulama beberapa definisi. Antaranya adalah iman ini adalah hati membenar segala apa hak yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tahawi menyebut bahawasanya iman yang pertamanya adalah pengakuan dengan lidah. Mulut kita mengaku. Yang keduanya adalah pembenaran dalam hati. Kalau mulut saja mengaku tapi hati tidak membenarkan, itu tidak dinamakan iman. Hal itu dinamakan sebagai nifaq. Kerana orang munafik adalah orang yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Kalau mulut dia, dia kata dia beriman, tapi dalam hati dia menyembunyi kekufuran, maka itu dinamakan sebagai nifaq. Orang tersebut dinamakan sebagai orang munafik. Orang yang menzahirkan keimanan dan keislamannya, namun di dalam hati dia menyembunyikan kekufuran. Okey, itu yang pertama.
Ada pun orang hak yang di dalam hati dia membenarkan tetapi mulut dia tidak mengaku, maka juga kita tidak hukumkan dia sebagai orang yang beriman. Iman mesti kena pengakuan dengan lidah dan membenarkan di dalam hati. Mengaku dengan lidah ni ramai orang boleh buat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah tidak bertulang, boleh cakap belaka, boleh cakap tu, boleh cakap ni, mulut boleh kata belaka. Tetapi di dalam hati itu bukan semua sama dengan apa yang diucapkan oleh lidah. Kadang-kadang apa yang diucapkan oleh lidah lain tetapi di dalam hati lain. Pembenaran di dalam hati, membenarkan hati, membenarkan setiap apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu perkara yang mudah. Bukanlah suatu perkara yang mudah. Mudah bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala bagi taufik. Mudah bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah. Mudah bagi mereka yang Allah taala permudahkan untuknya. Mudahlah. Sebab banyak benda yang kita membenarkan, yang kita percaya ni adalah perkara-perkara yang gaib. Walaupun perkara gaib tapi ada alamat-alamat dan tanda dia. Jadi taklah payah sangat. Jadi banyak yang kita membenarkan ini adalah perkara-perkara yang gaib. Sebab itulah kalau kita tengok surah yang pertama dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, kita dapati bahawasanya menyebut tentang orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran ini, dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada ragu-ragu sama sekali. Jangan sekali-kali meragukan Al-Quran. Ia memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya kepada perkara yang gaib. Sebab itulah kepercayaan terhadap perkara yang gaib, terhadap setiap perkara yang didatangkan oleh Rasulullah bukanlah suatu perkara yang mudah. Mereka yang Allah Taala bagi hidayah, mereka yang Allah Subhanahu wa taala bagi taufik, dan mereka yang Allah Taala permudahkan untuk dia. Baik. Kata dia lagi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang diriwayatkan dengan sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa syariat ataupun penjelasan, semuanya adalah benar. Ini antara akidah yang mesti ada, pegangan yang mesti ada di dalam hati setiap muslim. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diambil daripada akidah para sahabat, yang diambil daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang memang sahih datang daripada Rasulullah, sama ada berkait dengan syariat, undang-undang agama, berkait dengan penjelasan, kesemuanya benar. Itu kita kena percaya perkara tersebut. Asalkan kata benda tu sahih datang daripada Rasulullah, semuanya benar. Setiap orang Islam mesti kena meyakini apa yang datang daripada Rasul benar. Tapi kena ingat, apa yang datang daripada Rasul, yang sahih datang daripada Rasul, bukan yang direka-reka. Kadang-kadang tersebar dalam dalam Facebook dan seumpamanya, ini adalah perbuatan Rasulullah, ini adalah perkataan Rasulullah, ini adalah perbuatan Rasul, ini cara Rasulullah, ini gini-gini Rasulullah belaka. Tetapi pada hakikatnya bukan begitu. Itu adalah palsu. Itu adalah mereka-rekakan. Itu orang yang melakukan hal tersebut pastinya dia telah melakukan dosa besar. Adakah wajib kita kena percaya perkara tersebut? Tidak sama sekali. Hak yang wajib kita kena percaya adalah benda yang datang daripada Rasul, hak yang sahih datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu sahih ataupun tidak, itu mesti kita kena belajar ilmu hadis untuk menentukan apa yang datang daripada Rasul sahih ataupun tidak. Baik. Jadi kalau kita pasti benda yang datang daripada Rasulullah, benda tu adalah direka-reka, maka kita tidak bolehlah mengatakan perkara itu benar. Yang boleh kita kata perkara itu benar adalah perkara yang sahih datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ada sebahagian mereka melihat mukjizat yang berlaku kepada Rasulullah dengan mata kepala mereka. Mereka menyaksikan mukjizat yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat yang berlaku kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah khabar, ketika Rasulullah menyampaikan, ketika Rasulullah berceramah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyarah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, banyak hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut perkara yang ghaib. Sebenarnya perkara yang ghaib, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia adalah tidak ada siapa pun yang dapat mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala saja yang mengetahui perkara yang ghaib. Namun Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para nabinya sebahagian daripada perkara yang ghaib. Sebab itulah kadang-kadang dalam pengajian Rasulullah, dalam syarahan, dalam khutbah Rasulullah bercakap perkara yang ghaib. Ada perkara yang ghaib yang telah berlaku, dan ada perkara yang ghaib yang Rasulullah khabar kepada sahabat dia akan berlaku di atas dunia, dan ada perkara yang ghaib yang Rasulullah khabar kepada sahabat dia akan berlaku di negeri akhirat. Perkara yang ghaib yang akan berlaku di atas dunia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar, wajib kena percaya. Begitu juga yang Rasulullah khabar yang akan berlaku di negeri akhirat, wajib dia kena percaya, wajib kena percaya. Jadi para sahabat, Allah Ta'ala bagi kekuatan iman kepada mereka, di samping mereka menyaksi mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasulullah, maka rasanya lebih mudah untuk dia percaya perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah dia membenarkan benda apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita yang tidak menyaksikan mukjizat, maka tiba-tiba kita percaya apa yang disebut oleh Rasulullah, sama ada benda yang akan datang, benda yang telah lepas, benda yang akan berlaku selepas daripada mati, maka ini adalah suatu yang cukup hebat. Ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Dan ini sebenarnya adalah hakikat iman, mempercaya kesemua perkara yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang Islam, setiap orang yang beriman mesti kena beriktikad begitu. Setiap apa yang sahih datang daripada Rasulullah, daripada sudut syaraknya, penjelasannya, semuanya benar, tidak palsu, benar belaka, tidak pelawak, semuanya benar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, wal iman wahid wa ahluhu fi aslihi sawa' والتفاضل بينهم بالخشية والتقى والمخالفة الهوى وملازمة الأولى. Iman itu satu. Jadi Imam At-Tahawi, dia akidah yang dimuatkan dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam At-Tahawi ini sebenarnya adalah akidah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Qadi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini akidah yang dipegang oleh mereka, ulama-ulama besar, sebagaimana yang disebut oleh Imam At-Tahawi dalam muqaddimah kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah. Jadi akidah ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Qadi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahumullah subhanahu wa ta'ala jami'an. Baik, yang mana akidah Imam Abu Hanifah, imam satu. Imam satu. Maksud dia imam satu, maksudnya asal imam ni sama saja. Itu maksud asal imam tu sama sahaja. Namun di sana pandangan majoriti ulama bahawasanya imam bukan satu. Imam tidak sama. Sebab al-imanu yazidu wa yanqus. Imam bertambah dan berkurangan. Imam orang awam dia berbeza dengan imam orang alim. Imam orang biasa berbeza dengan imam para nabi, para sahabat. Imam para sahabat berbeza dengan imam para nabi. Jadi imam berbeza. Baik.
Iman bertambah dan berkurangan. Bertambah dengan bertambahnya ketaatan, berkurangan dengan berkurangan maksiat. Tapi Imam At-Tahawi berpandangan bahawasanya iman satu. Tapi sebenarnya perkataan Imam At-Tahawi tidak sebenarnya boleh dengan huraian yang terperinci. Sebenarnya dia tidaklah berbeza dengan pandangan majoriti ulama yang mengatakan iman bertambah dan berkurangan. Iman adalah satu. Yang dimaksud iman adalah satu di sini adalah orang yang tak ada iman terus dihukumkan kufur. Siapa pun dia. Dan ahlinya, maksudnya orang yang ada iman pada asalnya sama. Iman orang awam, iman para asatidah, iman ulama-ulama besar, iman wali-wali sama je. Itu mengikut pandangan dia. Namun macam yang kita khabar tadi, menurut pandangan majoriti ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahawasanya iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurangan. Iman orang biasa dia tidak sama dengan imam orang alim. Tidak sama dengan imam orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam At-Tahawi mengatakan ahlinya pada asalnya sama. Sebenarnya tidak ada perbezaan antara perkataan Imam At-Tahawi dengan perkataan orang lain. Ulama-ulama yang lain. Sebab Imam At-Tahawi dia melihat kepada asal. Yang mana orang yang tak ada asal ni teguh jatuh kepada kufur. Baik. Begitu juga majoriti dia melihat kepada imam tidak sama. Semakin banyak amalan, semakin tinggi iman, semakin bertambah iman. Semakin berbanyak maksiat, semakin rendah iman. Perbezaan adalah perbezaan di antara mereka itu. Antara orang yang beriman adalah bil khasyati wat tuqa, dengan rasa takut dan ketakwaan. Orang yang takut, orang yang ada takwa, semakin besar takwa dia, semakin tinggi iman dia. Orang yang tidak ada takwa, suka buat maksiat, maka semakin rendah iman dia. Dan menyalahi hawa nafsu. Semakin kita menyalahi hawa nafsu, semakin tinggi iman kita. Semakin kita menuruti hawa nafsu, semakin rendah iman kita. Allah, payahlah ni. Jadi kalau kita tengok ramai hak rendah iman daripada hak yang tinggi iman. Sebab ramai mana orang hak yang mengikut hawa nafsu, sama ada lelaki ataupun perempuan, pakai ikut hawa nafsu belaka. Benda hak yang nafsu nak buat, benda hak yang nafsu tak mau dak buat, tanpa melihat di manakah tuntutan Allah, tanpa melihat di manakah larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bertepatan dengan hawa nafsu akan dibuat, hak yang tidak bertepatan dengan hawa nafsu akan ditinggalkan, walaupun tuntutan agama sebaliknya. Baik, katanya perbezaan antara mereka itu adalah dengan takut dan bertakwa dan menyalahi hawa nafsu dan melazimi. Melazimi ni tetap al-aula, perkara yang lebih utama. Jadi kalau ada dua pertemuan yang perlu kita kena buat, yang perlu kita kena pilih antara dua perkara, ada hak yang hak yang aula kita buat, ada hak yang kurang sikit, maka kita buat hak yang aula. Maka iman kita semakin tinggi berbanding dengan kita melakukan perkara hak yang bukan hak yang lebih utama. Tengok. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum 'indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Quran. Orang-orang beriman itu semuanya adalah wali-wali Allah yang Maha Pemurah. Kita kena ingat, semua orang beriman, semua orang mukmin, dia adalah wali Allah. Maksud wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Orang yang hampir dengan Allah. Setiap orang beriman semuanya wali. Wali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beriman, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab tu dalam Quran kita
biasa baca ayat Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, dekat, pembantu, penolong kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman adalah wali Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang kafir. Katanya, dan yang paling mulia di antara mereka itu di sisi Allah adalah orang yang paling taat di kalangan mereka itu dan paling mengikuti Al-Quran. Orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan mereka itu adalah orang yang paling patuh. Orang yang paling taat, yang ini paling patuh dari kalangan mereka itu kepada tuntutan syarak. Patuh sungguh benda yang Allah Ta'ala suruh, benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang, patuh. Benda sungguh dia buat, benda larang dia tinggal. Itu makna patuh. Maka dia lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebab ukuran mulia ataupun hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dilihat dengan amalan seseorang. Semakin tinggi takwa dia, semakin tinggi kemuliaan dia. Takwa benda takwa. Takwa adalah melakukan apa yang diperintah, meninggal apa yang dilarang. Buat apa yang diperintah dan tinggal apa yang dilarang. Jadi pastinya orang yang paling mulia adalah orang yang paling patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan paling mengikut mereka itu kepada Al-Quran. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia lagi, kata Imam At-Tahawi lagi, wal imanu huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Maksudnya, iman adalah, iman tu benda iman. Iman itu ialah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan kepada takdir, sama ada baik ataupun buruk, sama ada manis ataupun pahit, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk malam ni kita berhenti di sini dulu kitab Aqidah At-Tahawiyah. Nanti insya-Allah kita akan sambung balik, kita akan sambung balik pada minggu hadapan kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini kitab Aqidah At-Tahawiyah. Kita sambung dengan kitab yang kedua, iaitu kitab Bustanul Arifin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi yang membincangkan tentang akhlak. Membincangkan tentang akhlak ataupun bincang juga tentang ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Katanya tajuknya Al-Birru wal Ithmu, kebaikan dan dosa. Itu tajuknya. Al-Bir, kebaikan. Al-Birru, kebaikan, wal Ithmu adalah dosa. Itu tajuk dia. Di sana ada kebaikan, di sana ada dosa. Katanya As-Sabi' Asyar عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له جئت تسأل عن البر والإثم قال قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك وفي رواية وإن أفتاك المفتون. Hadis yang ke-17 daripada Wabithah bin Ma'bad, seorang sahabat Rasulullah. Antara sahabat Rasulullah
Ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada Rasulullah. Jadi Wabisah radhiyallahu taala anhu dia datang berjumpa dengan Rasulullah, dia khabar kepada Rasulullah. Bukan. Ata Rasulullah faqala lah. Apabila dia datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada dia. Ada yang nak cakap, Rasul khabar kepada dia. Ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithm. Mung datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa ke? Oh, hebatnya. Ini mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana ada seorang sahabat nama Wabisah bin Ma'bad mari jumpa dengan Rasulullah. Mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasul kata, mu mari ni mu nak tanya tentang kebaikan dan dosa ke? Tidak dah tanya benda lagi, dah khabar benda lagi, tujuan dia mari. Tiba-tiba Rasul tanya, mu mari ni nak tanya tentang kebaikan dan dosa ke? Allah. Ni dipanggil benda, dipanggil kasyaf. Allah Ta'ala khabar kepada Rasulullah perkara jadi Rasulullah khabar kepada dia perkara yang ada dalam hati dia, hasrat hati dia untuk datang berjumpa dengan Rasulullah. Ni dia panggil benda mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah. Dan yang mana mukjizat ni bukanlah khusus untuk Rasulullah, bahkan di sana ada sebahagian daripada orang-orang soleh di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bagi perkara ini kepada dia yang dikenali sebagai kasyaf. Dikenali sebagai kasyaf, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Rasul kata, mu mari ni mu nak tanya tentang kebaikan dan dosa ke? Qal, berkatalah ia, qultu na'am. Aku berkata ya. Aku mari ni nak tanya tentang kebaikan dan dosa. Maka Rasul kata, qal istafti qalbak. Hendaklah bertanya olehmu. Qalbaka akan hatimu. Mu kena tanya akan hatimu. Tanya hatimu lagu mana? Mu kena tanya hatimu. Bagaimana ukuran ni? Albirru, kebaikan itu adalah maqma'annat ilaihi nafs. Perkara yang tenang kepadanya oleh jiwa. Wa tama'anna ilaihi alqalb. Hati pun tenang. Itu makna kebaikan. Kebaikan ni hati tenang. Wal ithmu, dan dosa pula mahaka fin nafs. Perkara yang tidak tenang dalam hati. Wa taraddada fi sadri, duk berpusing dalam dada. Wa in aftaka an-nas wa aftau, sekalipun manusia memberi fatwa dan mereka itu berfatwa. Sekalipun manusia memberi fatwa kepadamu, dan wa aftuk sama je, wa in aftaka an-nas wa aftau, sama je makna. Walaupun orang pakak bagi fatwa buat sekian, tapi hatimu tak sedap, maka mu kena ikut hatimu. Tu dia. Ini yang Rasulullah ingin sampaikan kepada Wabisah bin Ma'bad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang boleh tanya hati untuk menentukan perkara yang baik dan perkara yang buruk adalah orang yang hati dia bersih. Bukan semua orang. Orang yang hati dia bersih. Orang yang hati dia bersih sahaja yang mampu untuk bertanya hati dia mana yang baik, mana yang buruk. Kerana kemampuan untuk membezakan mana yang baik dengan mana yang buruk dengan hati adalah perlu kepada seorang yang betul-betul dapat. Sekali lagi, untuk kita dapat kayu pengukur, untuk kita dapat kayu pengukur, yang mana kayu pengukur tersebut kita dapat ukur mana yang baik dan mana yang buruk oleh hati kita. Untuk dapat perkara tersebut bukan mudah lah. Bukan mudah, bukan semua orang. Bukan semua orang. Orang yang hati dia bersih. Orang yang Allah Ta'ala telah mencampur nur cahaya dalam hati dia sehingga dia dapat menyuluh mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bukanlah hadis ni kita boleh letak kepada siapa-siapa pun. Jadi mu ni nak tahu benda ni molek ke tak, dosa ke tak, mu tanya hatimu. Hati dia kata, dosa sebab dia nak pakai kereta besar.
Lepas tu nak buat pinjaman bank yang berkait dengan riba. Kalau pinjaman yang benda patuh syariah tu tak ada masalah. Ni kita contoh. Dia nak pakai kereta besar, lepas tu nak pinjaman bank. Lepas tu di situ ada riba dalam pinjaman. Lepas tu dia pakai hati ni, tanya dah hati dulu kan ni, hati. Oh, hati tenang weh. Oh, hati tenang. Oh, jadi hati tenang tu kebaikan tu tak kena. Cakap gitu tak kena. Kita dalam masalah ni tanya hatimu ni adalah benda yang tidak jelas hukum dia. Benda yang tidak jelas. Kalau benda yang jelas haram, kita kena hukum haram. Benda yang jelas sunat, kita hukum sunat. Gitu. Benda yang tidak jelas dalam hati, maka ukuran dia adalah apa yang tenang oleh hati. Jiwa tenang, hati tenang, maka tu kebaikan. Itu maksudnya. Tu kebaikan sebenarnya. Kalau jiwa tenang, hati tenang, tu kebaikan. Tapi bukan semua orang melalui perkara ni. Orang yang suka buat kejahatan, memang dia tenang dengan kejahatan dia. Orang yang tak suka buat kebaikan, memang dia tidak tenang dengan kebaikan yang dia buat. Kita jangan kira gitu. Baik. Katanya wal ithmu ma haka fi nafs, dan dosa itu adalah apa yang tidak tenteram dalam hati. Wa taraddada fi sadri, dan pergi datang dalam dada. Wa in aftakan nas wa aftau, walaupun manusia pakar duduk fatwa untukmu, tetap tidak boleh diterima kalau sekiranya hati kita tak sedap. Tak sedap hati ni, tapi orang kata boleh buat belaka, tapi hati tak sedap. Maka itu bermakna dosa. Tapi bukan semua orang yang boleh sampai kepada tahap ini. Bukan semua orang yang boleh sampai kepada tahap ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul hati dia bersih. Mulut dia jaga. Makanan dia dijaga. Pandangan dia jaga. Maka barulah dia dapat perkara ni. Mai siang malang duk tengok orang puang seksi. Mulut siang malang duk cakap jahat seomo. Macam mana hati bersih, hati mendapat cahaya yang boleh membuat ukuran mana hak yang baik dan mana hak yang buruk, mana hak yang dosa. Baik. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim min riwayat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Muslim daripada riwayat Nawas bin Sam'an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda lagu mana? Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu elok perangai. Elok perangai tu berhimpun padanya semua kebaikan. Itu husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi nafsik. Manakala dosa adalah apa yang tidak tenteram dalam di jiwa kita. Wa karihta ay yattali alaihi nas, dan tidak suka oleh engkau bahawa yattali alaihi nas. Mu tak suka tu. Wa karihta, mu tak suka bahawa manusia pakat tengok atasnya, buat senyap-senyapnya. Mu tak suka kalau orang pakat tengok, buat senyap-senyap aja. Baik. Itu dipanggil dosa. Dosa benda yang tidak tenang dalam hati dan kita tidak suka orang tengok perbuatan yang kita buat. Itu dosa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis yang ke-18, an Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibhah wal yuhidd ahadukum shafratah wal yurih dhabihatah, rawahu Muslim. Baik. Al-ihsan wa tahsin. Ihsan ni makna buat baik. Tahsin juga makna buat baik. Kita tengok Al-Thamina Ashar, hadis yang ke-18 daripada kitab Bustanul Arifin min an Shaddad bin Aus, daripada Shaddad bin Aus, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhu. Ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'. Sesungguhnya Allah Taala telah menetapkan ihsan, buat baik atas setiap perkara. Setiap benda Allah Subhanahu Taala tetapkan, Allah Subhanahu Taala tetapkan akan buat baik.
Itu maksud innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Taala telah menetapkan akan buat baik atas setiap sesuatu. Baik. Kena buat ihsan sama ada kepada manusia, kepada binatang, kena buat ihsan. Tak boleh dengan manusia kita cukup hormat, tapi lama tengok binatang, kucing ke apa semua sekali kita pakat katok, sedangkan dia tidak buat salah pun kepada kita. Itu adalah tidak dibolehkan. Itu hukum dia adalah haram. Jadi sesungguhnya Allah Taala telah menetapkan, telah menulis akan ihsan, akan buat baik ala kulli syai, atas setiap sesuatu. Allah Taala telah menulis ihsan atas setiap sesuatu. Allah Taala menulis, menetapkan ihsan, buat baik atas tiap-tiap sesuatu. Kena buat baik kepada manusia, sehingga kepada binatang sekalipun kena buat baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila membunuh maka elok cara pembunuhan. Membunuh kena bunuh molek. Wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan kalau mu nak sembelih, mu kena perelokkan cara sembelihan. Mu kena elokkan cara sembelih. Tenang molek. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Dan hendaklah menajam oleh salah seorang di kalangan kamu akan mata pisahnya. Nak melih kena tajamkan mata pisah. Wal yurih dhabihatah, dia kena tenangkan dhabihatah, kerehatannya. Baik. Wal yurih dhabihatah, dia hendaklah tenang ia dengan dhabihatah, sembelihannya. Baik. Jadi dia kena tajamkan mata pisah, dia kena tenangkan binatang sembelihan dia, kena elok cara sembelihan dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang yang nak sembelih mesti kena ikut ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Jadi mesti kena tajamkan mata pisah, kena elokkan cara sembelihan. Agama kita adalah agama ihsan, buat baik, sehingga kan kepada binatang sekalipun dituntut kita buat baik, kita ihsan kepada binatang tersebut. Jadi kalau nak bunuh pun kena elok cara pembunuhan. Jangan buat cara pembunuhan hak yang kejam. Hak yang kejam ni maksudnya hak yang lambat matinya, selang dulu. Itu tak boleh lah. Baik. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.